Okay, trigonometry. Okay, untuk trigonometry kita akan belajar empat standard pembelajaran ya. Ada empat standard pembelajaran. Yang mana 3.11 akan kita pelajari terus selepas ini. Okey, jadi saya akan perkenalkan bulatan unit pada anda. Okey, ingat dia berjari 1 unit. Okey, untuk melakar senang saja. Paksi Y, okey. Mesti ada anak panah, garis beranak panah dan dilabel dengan Y. Kemudian yang melintang ni okey adalah paksi X. Di persilangan tu pula adalah kosong. Asalan lah. Okey. Kemudian kita lukis pula bulatan yang mana radiusnya adalah 1. Jadi kita sisi atas sini 1, atas ni 1, yang sini pula sebab dia selepas kosong, sini negatif 1. Okey. Kat bawah ni sebab dia selepas kosong, negatif 1. Okey. Jadi kalau daripada sudut pula, sini bergunanya kosong darjah. Okey, lawan arah jam dia akan kat sini pula dekat paksi Y dia akan 90 darjah. Seterusnya 180 darjah, 270 darjah. Bila kita dah pusing keliling dia akan jadi 360 darjah. Okey. Nah, ini bulatan unit yang cikgu buat daripada GeoGebra. Okey, kosong darjah, 180 darjah, 270 darjah. Okey, yang ini kita panggil sebagai sekuan 1. Sekuan 1. Okey, untuk sekuan 1, okey, yang ini pula sekuan yang kedua. Maksudnya selepas 91 darjah dan sebelum 179 darjah adalah sudut pada sekuan yang kedua. Okey. Kalau 181 darjah hingga sebelum 270 darjah pula, okey, saya ulang sekali lagi. Selepas 180 darjah hingga sebelum 270 darjah adalah sudut dalam sekuan yang ketiga. Dan seterusnya selepas 270 darjah dan sebelum 360 darjah itu adalah sekuan yang keempat. Okey, sekuan 1, sekuan 2, sekuan 3, sekuan 4. Jadi ini adalah peta pemikiran untuk menentu sahkan. Okey. Kita nak menentu sah konjektor tentang nilai sinus, kosinus dan tangent dalam sudut sekuan 2, 3 dan 4. Okey. Jadi kita akan belajar bulatan unit. Kita dah lukis tadi. Kita akan tentukan sekuan. Okey, kita ada 4 sekuan. Sekuan yang pertama, sekuan 1. Contoh, sudut dalam sekuan 1 adalah 70 darjah dan 89 darjah. Ada banyak lagi. Asalkan kamu boleh pilih nilai di antara selepas 0 darjah hingga sebelum 90 darjah. Okey, jadi fungsi bermaksud sin, cos, tan. Sekarang kita guna kalkulator, kamu tekan sin sekuan 1. Contohnya sin 70 darjah. Okey. Dekat sini kamu akan nampak sin akan memberi nilai positif. Okey, kalau tan dia akan positif juga. Cos pun positif. Okey. Kalau sekuan 2, contoh sudut adalah 91 darjah dan 179 darjah. Dia banyak lagi. Asalkan kamu boleh pilih di antara nilai selepas 90 darjah hingga sebelum 180 darjah. Okey. Untuk fungsi dia pula, sin sekuan 2, dia akan jadi positif. Tapi untuk tan sekuan 2, dia akan jadi negatif. Contohnya tan 91.5 darjah. Awak akan dapat nilai jawapan negatif. Begitu juga dengan cos. Kalau kamu letak cos 179 darjah, maksudnya cos mana-mana sekuan dalam 2, awak akan dapat jawapan. Dia awak tekan cos sekuan 2 kemudian sama dengan awak akan dapat negatif. Okey, sekuan yang ketiga, contohnya adalah 181 darjah, 269 darjah. Maksudnya apa-apa nilai yang berada di antara 180 darjah hingga 270 adalah sekuan yang ketiga. Okey, untuk fungsi dia pula, bila kita tekan sin, sudut sekuan yang ketiga, awak akan dapat nilai jawapannya negatif. Kalau tan, dia akan jadi positif. Kalau cos, dia akan jadi negatif. Okey, kalau sekuan 4 pula, contoh sudutnya adalah 271, 359 darjah. Maksudnya, mana-mana nilai di antara selepas 270 dan sebelum 360 darjah itu adalah sekuan yang keempat.
Untuk fungsi pula, bila kita letak sin sukuan 4, dia akan jadi negatif. Kalau tan dia akan jadi negatif juga. Maksudnya, bila kita letak cos, sukuan yang keempat, apa-apa nilai dari sukuan 4 sama dengan, awak akan dapat positif. Okey. Boleh nampak dekat sini, sukuan 1 semua sin cos tan dah positif. Sukuan 2 hanya sin saja positif. Sukuan yang ketiga hanya tan saja positif. Dan sukuan 4 cos positif. Okey. Jadi, inilah 3.11 tadi. Yang mana kita dah guna kalkulator untuk lihat positif negatif dia. Kita ulang semula. Sukuan 1 sin cos tan positif. Sukuan yang kedua sin positif. Sukuan yang ketiga tan saja positif. Sukuan yang keempat cos positif. Maksudnya selain daripada nilai-nilai positif tadi, fungsi lain adalah negatif. Okey. Jadi kita ulang sekali lagi. Sebenarnya macam mana kita nak ingat? Okey, kita guna huruf depan dia. Contoh macam ni. Ini semua kan? Semua positif. Semua. S untuk sin, S untuk suka. T untuk tan, T untuk teh. K untuk kos, K untuk kosong. Sebab bila cikgu baca dia akan jadi semua suka teh kosong. Jadi anda ada benda yang boleh mengingatkan nilai fungsi ini di setiap sukuan tak? Contohnya pelajar bak dia cakap semua suka tembikai kuning. Okey. Mungkin yang lain tu boleh cubalah. Okey. Jadi seterusnya kita kena pasti rujuk sudut rujukan sepadan. Ingat, sudut rujukan sepadan dia mesti berada di antara 0 hingga 90 darjah. Okey, ini adalah sukuan yang kedua. Contohnya ini sukuan yang kedua, iaitu nilai dia 150 darjah. Sudut sukuan rujukan dia berada di sini.